Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'd. Selamat pagi. Lama juga cuti, bulan 12, bulan 1. Hikmah kita pagi ini, kata Tuan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, ma basaqat aghsanuz dhil illa ala badrit tama'. Maksudnya tidak bercambah biak. Bercambah biak tu bersubur dan membiak lah. Aghsan maksudnya ranting. Dhil iaitu kehinaan. Tidak akan bercambah biak ranting-ranting kehinaan, melainkan dari benih ketamakan. Maksudnya begini, sahabat-sahabat, Tuan Syekh nak beritahu dekat kita bahawa kita dalam belajar akhlak ni, atau belajar tasawuf ni, dalam Islam ni dia ada dua jenis haram. Dia ada dua jenis haram. Satu haram itu kita panggil dia haram zat. Haram tu pada zatnya, iaitu pada fizikal benda tu. Yang satu lagi dia jadi haram kerana lawahik, iaitu kerana beberapa perkara haram berkait dengan dia. Jadi oleh kerana itu dalam belajar nilai agama, maka kita kena faham bila agama tersebut satu benda tu haram, kita kena tahu haram itu pada zat benda tu ke ataupun kerana keterkaitannya dengan sesuatu. Saya bagi contoh mudah ya. Di antara ayam dengan babi. Babi itu zat dia haram. Jadi kalau kita samuk sekalipun babi dia tetap haram. Misalnya kita nak sembelih babi, kita tak baca bismillah, kita baca Quran 30 juz, maka babi itu tetap haram. Sebab yang haram tu zat babi itu. Buatlah baik macam mana tentang babi, kita bagi babi makan, apa panggil denok yang di dalam kandang babi tu baca Quran, lepas tu samuk babi tiap-tiap hari, lepas tu sembelih babi baca bismillah, dia tetap haram ya, kerana babi itu haram. Tapi kalau ayam tu halal. Cuma kalau kita bunuh dia ataupun kita matikan dia dengan empak kepala dengan batu, dia akan jadi haram. Jadi haramnya ayam itu bukan kerana ayam, kerana benda lain yang berkait dengan ayam. Jadi begitu juga dalam akhlak ya, dalam kita belajar akhlak ni. Dalam akhlak tidak ada suatu benda yang perbuatannya itu haram seperti babi. Semuanya haram kerana berkait. Kerana dia berkait. Misalnya meniduri perempuan. Betul kan? Perbuatan meniduri perempuan itu dia tidak haram. Haramnya bila perempuan itu bukan isteri kita. Jadi bukan perbuatan tu, kan, bukan perbuatan tu yang haram. Yang haramnya perempuan tu bukan isteri. Kalau perempuan tu isteri kekada lain. Kalau pergi berzina perbuatannya lain. Tidur semalam malam Jumaat lain. Zul tak tahu lagi lah. Nanti akhir bulan 2 ni dia tahulah. Dia tak ada jawab lagi. Betul kan? Maksudnya begitulah. Dia tak ada beza pun. Jadi oleh kerana itu, bila kita sebut beberapa terminologi, saya bagi contoh ya. Bila kita sebut tamak, sini ada perkataan tamak ya. Hari ni kita bercakap pasal tamak. Tamak itu kan dalam pengajian tasawuf ataupun pengajian akhlak, tamak itu kan dilihat tak baik, keji. Apa makna tamak? Apa makna tamak? Tamak ialah
adalah keinginan yang ataupun obsesi tentang sesuatu benda. Jadi obses dengan satu benda tu dosa ke? Tak kan? Jadi sebab itu bila kita kata tamak itu tidaklah tamak tu tak baik itu. Tamak tu bukan tak baik. Bila tamak tu tak baik, iaitu apa benda yang dia tamak tu yang menjadikan tamak itu tidak baik, bukan tamak tu. Tuan-tuan boleh setuju tak kalau saya buat formula begini? Tamak plus baik equal terpuji. Tamak plus jahat equal keji. Boleh terima tak? Boleh terima tak? Dan memang dia punya formulanya begitu. Maksudnya tamak itu dia tidak salah. Bukan tamak tu yang keji. Dengan apa yang kita tamak? Kalau kita tamak untuk dapat KPI tinggi, agak baik ke tak baik? Baiklah, astagfirullahaladzim. Patut hari tu dapat 98 tu. Dia kan salah. Sampai KPI, ini pemeriksa lewat hantar selalu telefon bila, betul kan? Jadi barulah pemeriksa tu dapat bayaran penuh ke apa. Telefon je lah. Jadi itu tidak salah. Tapi kalau tamak nak claim tipu, kita nak tamak tipu OT masa tengah hari tak buat kerja, petang baru buat sibuk sebab nak OT malam, betul kan? Jadi tamak yang tu tak baik lah kan? Jadi tamak itu, jadi sebenarnya tamak ini dia di mana dia menjadi keji, iaitu dia dikaitkan dengan apa? Jika dia dikaitkan dengan benda yang baik, maka tamak itu dipanggil puji. Cuma dalam Islam supaya tidak terkeliru, dia dipanggil al-hirsu. Sebab itu dalam menuntut ilmu kena ada hirsun. Kena ada tamak untuk dapat ilmu. Kan student kita tak tamak, tak masuk exam pun tak apa, tak dapat kelas pun tak apa, betul kan? Dia tamak dengan tidur dengan apa, tak terpuji lah tu. Jadi dia sepatutnya kena tamak begitu. Jadi tamak itu dia tidak keji kerana dia. Bukan dia tu keji. Dia keji kerana dia tamak terhadap apa? Kalau dia tamak terhadap benda yang baik, maka perbuatan tamak itu dipuji. Kita kan tamak nak masuk syurga, itu kita buat benda baik, maka akhirnya kita ada staff dia tak tamak langsung untuk KPI dia. Dia mari gitu kan. Asalkan jangan sampai 80% lewat, cukup lah dia lewat, balik awal. Dia tahu dah sebab dia confirm dah jabatan nak buang tak boleh, betul kan? Nak hantar kau ni lampu ni dah penuh dah. Jadi baik kau orang tu. Tak baik kau orang tu. Ada kata saya zuhud, tak apalah, tak gerak gaji pun, rezeki minallah. Dia menyebabkan penolong pendaftar bengong, tak bagi gerak gaji, penolong pendaftar kena tutup, tak ada hati perut lah apa ya. Ada pencara tak kisah dengan benda tu, tak apalah, tak gerak gaji yang ada pun dah cukup makan lah. Akhirnya tak cukup 70, ketua jabatan tak bagi 70, ketua jabatan kena putus. Jadi tuan-tuan, itu tak bagus. Bukan begitu yang dimaksudkan. Jadi tamak itu bukan dia tak baik kerana benda tu. Dia tak baik kerana apa yang dia tamak tadi. Kalau dia tamak kepada benda baik, maka tamak itu jadi baik. Kalau dia tamak kepada benda tak baik, dia jadi tak baik. Saya bagi contoh lain yang dia punya formulanya lebih kurang tamak. Kita panggil sombong. Ya. So sombong itu maksudnya mengangkat diri.
Dan maksud angkat diri di sini bukanlah angkat dada ya. Kalau kita kata angkat dada tu sombong, siang ke Malik, no. Sombong tiap-tiap hari lah dia. Sebab dia bodybuilder, betul kan? Dan orang-orang yang mula pergi ke DKU petang-petang tu dikira sombong lah tu. Gitu kan? Jangan kata, oh angkat dada sombong. Angkat dada tu sebab dia bodybuilder. Saya dan beberapa ustaz lain tu angkat perut, betul tak? Jadi itu tidak bermaksud tawaduk, tak ada kena-mengena antara angkat dada angkat perut ya. Jadi maksud sombong tu ialah mengangkat diri. Orang Arab panggil at-tarafu, angkat diri. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, angkat diri ni mutlak betul tak? Menyombong diri bila dia jadi tak baik? Apabila kita menyombong terhadap benda baik, dosa. Tapi kalau kita sombong dengan benda haram, itu bagus. Kita sombong dengan benda haram. Malah Ustaz Kazim Ilyas kata ada 3 sifat orang perempuan tu baik pada dia, tapi 3 sifat ini tak baik ada pada orang lelaki. Yang baik ada pada orang perempuan, tak baik pada orang lelaki. Pertama, orang perempuan tu kena ada sikit sombong. Cuba bayangkan orang perempuan tu tak ada sombong langsung. Orang panggil apa kat perempuan? Tidak panggil geli. Genyah, betul kan? Jumpa orang orang tu dia ni genyah. Betul kan? Jadi orang perempuan tu kena ada sikit sombong. Baru nampak feminin. Maksudnya itu menunjukkan bahawa sombong itu tidak haram pun. Bila sombong itu haram, iaitu bila dia sombong terhadap benda yang baik. Sombong terhadap benda baik. Maka sebab itu bila ditanya kepada Nabi apa dia takabur, Nabi kata takabur itu apa panggil ialah menghina manusia dan menolak kebenaran. Jadi selagi mana kita bangga dengan diri kita dan kita tidak menghina orang, maka itu tidak sombong. Kalau perempuan kata kita menolak orang itu sudah sombong, orangnya anak dara kita kan? Anak dara ni kan kos dia mahal, maintenance tinggi banding anak lelaki. Anak lelaki bawa rebah tu tak mati lagi tak apa, anak dara bahaya kena ubah bayu apa benda supaya jangan ada calap apa, bedok saja berapa jenis scrap lagi mana gitu gini. Tiba-tiba anak dara kita besar, orang pun mari minta masuk tu gitu malam ni gitu. Lepas kan kita pun tak berkenal dengan dia. Maka dia pun kata, oh sombong, ustaz tasawuf aku. Lah, kita kan ada hak untuk tidak menerima dia. Tapi janganlah hina dia. Sorry lah, it's not my taste. Kalau dia kata gitu, sebab itu hina dia. Tapi minta maaf, poci. Anak poci nak mengaji. Maksudnya ada tu tak sih. Jadi tidak menerima pinangan itu bukan bermaksud sombong. Tak terima pinangan itu dengan menghina orang. Sombong lah. Tapi tak terima. Tak terima itu hak seseorang. Bukan bermaksud sombong. Jadi sombong bermaksud ukurannya pada menghina orang. Tapi kalau kita ni misalnya perempuan tengok kat Akademi Islam ni, ustaz yang suka pakai kemas keslit itu pengarah, Dr. Kamaruzaman Nordin, betul kan? Dengan kereta dia di 250, dia putih handsome. Jadi dia tak sombong, dia low profile dia cuma sego. Ya Ahmad Faisal tu cakap pakai apa bantu orang juga. Tak masalah juga. Bukan masalah Kamaruzaman tu. Dan misalnya saya kalau duduk sebelah Kamaruzaman itu, oh kenapa Kamaruzaman tu sibuk? Dia okey, jadi tak ada masalah. Yang si Faisal mungkin sombongnya tapi darah gitu je lah. Jadi sebenarnya masalahnya bukan letak pada segok orang tu sombong. Dia terletak dia hina ada orang. Jadi jika dia menghina orang, maka dia sombong. Mungkin dia perenyok juga, tapi oleh kerana dia hina orang. Tapi kalau dia tidak hina orang, jadi berarti bermaksud sombong itu tidak salah. Salah tadi, bila sombong itu salah? Apabila dia menyombong terhadap kebenaran. Kan benda yang dia sombong itu benda baik, berdosa lah. Apabila dia sombong dengan menghina orang, berdosa. Tapi kalau dia sombong dengan dosa,
Kan dia lalu dekat pantry tu, sambil lalu kat situ nak pergi bilik air. Lepas tu nampaklah orang sedang mumpak 2-3 orang. Kan? Orang tu kata, "Mai, sini Izzah, join." Astagfirullah. Kan dia menyombong. Menyombong daripada duduk mumpak tu. Maka sombong dia tu, okey, baik. Kalau tidak, kenapa ada ayat Quran fa'arid amman tawalla an dzikrillah wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Fa'arid maksudnya paling kamu. Kenapa paling? Kenapa paling kamu ke? Jadi bila kita palingkan muka itu, perbuatan itu nampak semacam menyombong. Tapi menyombong itu bukan menyombong dengan benda baik, menyombong dengan dosa yang sedang dibuat. Jadi itu maksud saya, dalam pengajian tasawuf atau dalam pengajian akhlak, tidak ada satu akhlak itu yang kita panggil tak baik kerana benda itu tak baik. Jadi ada benda-benda itu dipuji, ada benda itu dikeji, tapi bukan kerana benda itu. Dia dipuji kerana keterkaitannya. Dia keterkaitannya. Saya pernah sebut dekat tuan-tuan hari itu, apa makna berani? Kan berani ada 2 komponen. Satu, sanggup mengambil risiko. Kan? Berani. Berani ialah sanggup mengambil risiko. Tapi sesuatu perbuatan yang sanggup mengambil risiko belum lagi dikira terpuji. Dia mesti ada syarat yang kedua, iaitu kerana tujuan mulia. Misalnya kita tengok seorang peragut. Dia ragut. Bila dia ragut, maka dia akan lari. Lari dia tu kan berani menciluk dengan motor. Lepas tu ada seorang budak muda yang kejar peragut tu. Dia pun menciluk. Jadi jika ditengok kepada perbuatan, kedua-dua itu dianggap tak baik kerana merempit. Betul kan? Sebab yang pertama tu rempit, yang kedua pun rempit. Maksudnya kalau ditengok, kita tak tahu kes sebelum tu, kita hanya nampak dia merempit tu, kita pun kita pun dua-dua. Tapi yang pertama itu kita tak puji dia. Dia sanggup mengambil risiko, tapi risiko yang dia ambil kerana tujuannya kecil. Yang kedua itu dipuji kerana dia mengambil risiko, tujuannya mulia. Kita macam tak faham lagi. Saya bagi contoh nombor 2. Yang 2, sebulan yang lalu isteri saya melahirkan anak. Bukan isteri saya lahir, dia lahir dan dia benar tak kahwin dengan budak kecil. Saya melahirkan anak. Di sebelah katil isteri saya tu seorang perempuan muda, comel lagi, juga melahirkan anak. Jadi bila orang datang melawat isteri saya, bawa bunga, tapi perempuan tu tak ada siapa-siapa. Lepas tu saya pun dah tanyalah dia, tak ada keluarga ke? Dia pun tanya lagi tu. Okey. Waktu lama tu saya pergi esoknya balik, tanya sekali lagi. Dia pun dah tak menangis. Dia kata, "Cik, saya ni terlanjur." Dia terlanjur, maksudnya termengandung. Dia termengandung. Ada satu orang sponsor dia punya kelahiran dan akan dibawa ke rumah untuk jaga ibu-ibu yang mengandung tadi. Jadi berarti apa yang perempuan tu lalui ialah sakit. Sama je seperti dengan isteri saya lalu. Betul kan? Kenapa dia tak dipuji, isteri saya ni? Sedangkan sama-sama sakit, sama-sama risikonya sama. Kenapa dia tidak dipuji? Kerana dia melahirkan benda yang haram. Yang isteri saya melahirkan. Sedangkan untuk memproseskan anak haram tu pun proses yang sama juga. Saya pun buat begitu juga. Saya, dia kata tu pun buat benda yang sama. Tak ada beza, prosesnya sama je. Mungkin sama-sama malam Jumaat ke apa, tak tahu. Tapi yang penting prosesnya sama. Tapi oleh kerana yang itu dia tidak mulia, maka dia melahirkan anak tu tak ada siapa puji, tak ada siapa ziarah. Tapi yang ni oleh kerana lahir daripada perkahwinan yang sah, maka ada puji, ada. Jadi berarti bila sebut berani, dia bukan semua berani itu bagus.
Sebab kalau dia sanggup mengambil risiko dengan tujuan yang tidak mulia, kita panggil dia gedebek. Gedebek ni ambil risiko juga, tapi tujuannya tidak mulia. Tapi bila kita sebut syuja', berani, ialah dia mengambil risiko tapi tujuannya mulia. Jadi sebab itu perempuan kena letak dalam kepala perempuan, tuan-tuan dan perempuan, bila kita sebut akhlak, akhlak itu bila kita kata dia baik, dia tidak baik kerana benda tu, tapi dia baik kerana dia berkait. Dia berkait dengan apa? Jika dia berkait dengan suatu benda yang mulia, maka kita panggil dia baik. Maka sebab itu dalam akhlak kita panggil dia kerana Allah. Kerana apa makna kerana Allah? Bagaimana tuan-tuan nak ukur dia kerana Allah? Kerana tuan-tuan nak ukur? Adakah nawaitu lillahi ta'ala gitu kan? Misalnya perempuan melahirkan anak, besarkan anak. Adakah masa nak beranak itu nawaitu an uwallida ibni au binti sakitan lillahi ta'ala, kan? Ta'alluman lillahi ta'ala. Saja aku beranak, jaga anak ini sampai sakit-sakit ke diri kerana Allah. Gitu kan? Tak kan? Saya rasa Ustaz Azhari dulu tak ajar macam tu kan? Bukan begitu. Tapi maksud kerana Allah itu kan sifatnya mulia. Mulia. Jadi apa saja yang perempuan buat, asalkan di sana ada nilai mulia, maka dia dikira kerana Allah. Dia dikira kerana Allah. Saya nak tanya tuan-tuan mari kerja kerana ingin menunaikan tanggungjawab yang diberi oleh Universiti Melaya kepada tuan-tuan. Tidak lillah, lillah lah. Sebab kita dalam hubungan sesama manusia, bila majikan bayar gaji, kita kena bagi janji. Kan kita laku janji tu, masa terima jawatan akan bertugas dengan penuh dedikasi di tempat yang telah yang diperintahkan ataupun yang disuruh oleh Naib Chancellor dengan PTJ seperti peraturan dan keliling yang itu. Maka kita buat benda tu kerana itu janji kita dengan universiti. Maka itu dipanggil kerana Allah. Kerana benda itu kan mulia. Tapi kalau orang tu mari dia duduk di makmal komputer, dia datang awal-awal sebab nak curi komponen komputer. Misalnya dia bukan Zul lah, kita cerita di negara langkah suka. Kan? Dia duduk jual keyboard, dia jual mouse, dia jual dan akhirnya kotak komputer ada isi tajuk. Misalnya dah. Misalnya dia buat begitu. Sebab tu dia datang awal sebab gad tak bangun lagi. Misalnya. Balik lewat. Jadi berarti apa yang dia buat itu tidak mulia. Maka bila tidak mulia, maka tidak kerana Allah. Tapi kalau dia datang kerana nak buat apa yang dia janji dengan majikan, pada saya itu sudah kerana Allah. Kerana menunaikan janji itu kan mulia. Tuan-tuan jaga anak, didik. Kadang-kadang tuan-tuan kos mendidik memberi pada anak lebih besar daripada kos kita. Ya? Takkan tuan-tuan tak tahu? Tuan-tuan punya beg 7 hari sebulan tu tak adalah semahal Pampers anak. Pampers anak kena gini saut seluar tu RM20 satu. Katnya berok naik kali sehari. Oh, RM8 ayuh makan nasi satu Malaysia. Betul kan? Lebih lagi mesyuarat dekat tak ada makan dulu, makan mak mesyuarat. Jadi sekarang kenapa berjimat? Sebab anak nak pakai pampers luar. Tak kira susu lagi, dia minum 16 hari sehari. Jadi berarti kita habiskan duit untuk anak tu, kita habiskan duit untuk anak itu, dan kita kata saya menyara anak saya ialah kerana ingin menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa kepada anak. Pada saya itu tidak kerana Allah. Pada saya itu kerana Allah lah, sebab buat benda tu mulia. Tapi kalau perempuan kata saya jaga anak saya ni Tina supaya semua jadi secantik Mak Embong belaka, nanti boleh jual mahal. Sebab nak nikah dengan anak aku, tengok dia punya like dalam Facebook. Kalau besar, banyak, maka mas kahwin besar. Itu baru betul tidak kerana Allah. Kerana tujuannya tidak
jual anak dan sebagainya. Tapi kalau jual anak, kalau jaga anak kerana menunaikan tanggungjawab bla bla, pada saya asalkan benda itu mulia, maka dia adalah kerana Allah lah. Takkan kita nak kata kerana Allah itu. Saya faham gitu kan, tuan-tuan faham macam mana kerana Allah. Apa saja yang kita buat kerana mulia. Misalnya saya senyum dekat perempuan, jumpa Assalamualaikum. Kalau saya senyum itu ialah kerana untuk hubungan kemesraan sesama kita. Pada saya itu mulia. Pakai nak senyum, nawaitu an abtasima alaiha lillahi ta'ala. Betul kan? Betul kan saya nak kena niat begitu. Senyum je lah, senyum. Jadi senyum kita dengan orang itu kerana dia senyum, kita senyum, kan kita kawan-kawan semua. Kan itu kan. Sebab bila sebut Allah, dia melambangkan kepada mulia. Jadi apa saja yang kita buat berkait dengan benda mulia, maka perbuatan itu dikira mulia. Tapi apa saja yang kita buat berkait dengan benda yang tidak mulia, hina, maka perbuatan itu menjadi hina. Samalah seperti tamak. Jadi berarti tuan-tuan dan puan-puan, tamak ini dia ada benda yang boleh kita manipulate dengan orang tamak. Apa benda? Iaitu kreatif. Orang tamak dia akan kreatif. Orang tamak dia akan kreatif. Maka sebab itu ketua jabatan suka sangat memanipulasi staf tak confirm. Betul kan? Staf kontrak akan dimanipulasi. Saya pun kena buat dah dulu ke ketua saya dulu. Kerana giliran saya buat dekat baru pula. Biasa je lah. Sebab dia tamak nak jawatan tetap, maka dia akan buat apa yang orang suruh. Kamu ingat dulu bos saya kata hari raya kedua bulan raya puasa kena ada di FPI. Saya marah. Aku diri. Sebab masa tu tak confirm lagi. Bos kata jaya program ni aku confirm. Kau buat. Maju dia confirm subuh. Itu di Islam Hadaz. Ya, Farah Aziz dengan Datuk naik chancellor masa tu, Datuk Ashni aku, dia kata boleh buat Islam atau ni aku confirm. Buat tuan-tuan. Cara apa bini marah aku, cara apa aku confirm nak buat ilmu rumah lambat. Wah, sebab kita tamak kepada satu benda, kita akan fikir ikhtiar buat begitu. Maka sebab itu staf akademik yang kontrak naik chancellor kata IFR. Dia buat lah. Dia nak paksa hak lama dah. Kita buat lah. Sebab orang tamak akan dibuat begitu. Maka sebab itu syarikat bagaimana dia memanipulasi. Sebagai contoh, kenapa tuan-tuan tengok TV1, TV2 hamba? Sebab kenaikan pangkat di RTM ialah kenaikan pangkat kerajaan. Kenapa angkat kerajaan selagi mana hak atas tu tak pencing? Tak nak. Dia kira pos. Jadi kalau awak pembantu penerbit, selagi pegawai penerbit tak naik pangkat atau tak pencing, duduk situ lah awak. Sebab dia naik pangkat mengikut pos. Maka sebab itu kita tengok rancangan TV, RTM, TV1, TV2 ke TV RTM tu. Tapi kenapa tuan-tuan tengok NTV 9 ceria? Kenapa TV3 ceria? Sebab syarikat itu diurus dengan memanipulasi apa yang diingini oleh apa panggil personality. Orang perempuan dia nak apa? Popularity. Jadi syarikat beri dia popular, maka dia akan kerja berroh. Sebab tu dia kreatif. Sebab dia nak. Tapi bila dia dah jatuh rating, dia tendang dia keluar. Mana Zakia Anas? Dia lebih ganas daripada kerajaan. Kerajaan dia sama pencin. Farid kau baca berita dunia tu ada lagi. Coba Farid apa benda? Farid Ismail tu daripada dulu suara dia pukul sebelah tekan TV1 tekan TV2. Ada lagi. Zakia Anas lama dah benda terajak. Ras Adi Barazi
Karamsing walia. Dia buat. Jadi berarti mereka tu faham. Kalau kita mahu perah orang, kena perah orang tamak. Sebab orang tamak kepada satu benda, dia akan buat apa saja untuk dapat apa yang dia nak. Cuba perempuan tengok orang politik. Orang politik perempuan, dia akan buat apa saja. Kalau presiden parti tu kata, Ibu Kati boleh tolong gigit sikit, dia gigit tu. Dia akan buat asalkan dia jadi kabinet ataupun wakil rakyat. Sebab dia nak benda tu. Tapi bila kita tengok, astagfirullah, sebab kita tak tamak dengan benda tu. Ada orang tamak dengan kereta Vios, dia beli. Biar gaji tak naik lagi pun, dia dengar kabar akan naik tahun depan, dia beli dah sebab takut terlepas Vios. Ada orang minat dengan telefon, walaupun gaji tak cukup, dia tak bayar 18 kali untuk dapat iPhone. Dia sebab dia tamak. Jadi tamak itu, dia ada satu benda yang menjadikan orang itu kreatif dalam mengejar apa yang dia tamak. Maka kata orang tasawuf, alangkah baiknya tamak itu difokuskan kepada Allah. Itu je lah. Jadi jangan duk kutuk tamak tu. Maka rugilah jika tamak itu kepada dunia. Sebab bila kita tamak kepada dunia, kita akan kreatif untuk mencari dunia. Kita mari kerja, boleh gaji dah. Pukul 1 je buka beg untuk jual barang. Sampai pukul 2, betul kan? Petangnya pukul 4.30 buka lagi beg. Lepas tu ada orang nampak berkenan, dia kata ambil lah. Tak boleh bayar 4 kali, 8 kali pun boleh bayar. Betul kan? Dia akan kreatif. Hari Ahad pergi PG, cari barang lagi, pergi ke Shah Alam, cari barang tebak. Sebab dia tolong lah. Perempuan gelak tu agaknya biasalah tu. Dalam hidup itu kan ada keliling begitu. Tapi bukan benda tu berdosa. Saya tak cakap benda tu berdosa. Dia kerana tamak. Jadi kata orang tasawuf, saya tidak mahu mempertikaikan ketamakan itu. Kerana kita belajar tadi, tamak itu tidak salah bila dia salah kepada siapa dia tamak. Jadi orang tasawuf menukar daripada tamak kepada dunia pada tamak kepada Allah. Cuba bayangkan, bila orang tak ditamak untuk dapat masuk syurga Allah, tamak dapat redha Allah, itu yang dia kreatif tu. Dia baca Quran, dia berzikir, dia pergi buat haji, dia buat macam-macam. Perempuan, kadang-kadang kita tengok ada orang bergaji besar, tapi sebelum pencing pun tak pergi haji lagi. Tapi ada orang kerani selama berkhidmat 2 kali. Nombor 2 tu, gaji nombor 2 tu cuti tanpa gaji. Sebab dia nak pergi haji, dia buat. Yang ni berkebetulan ada alasan. Daftar dah lewat. Macam saya ni 2078, iaitu lepas kiamat, buat balik dunia baru saya pergi haji. Sebab kita rasa kiamat lewat-lewat pun 2050 kiamat lah kan. Masa tu kita pencing dah lah kan, tak apa tadi kiamat pun. Tapi bermaksud, kalau saya tak tamak nak pergi haji, saya tunggu je lah. Kan, saya kata tunggu kan. Tuhan kata, apa tak pergi haji Faisal? Tanya tabung haji je, lambat sangat. Sedangkan ada je package cepat yang 50,000. Awak tukar kereta, boleh apa awak tak boleh? Dia merujuk kepada awak tamak ke tidak? Awak nak ke tidak? Memanglah yang haji subsidi tu 9,900 tu 2078. Tapi kalau nak pergi dalam tahun yang sama, daftar tahun tu pergi tahun tu, ada dia package 56,000. Pergilah. Duit tak ada juga kereta tu. Kalau nak pergilah. Tapi kalau tak nak pergi, tak pergilah kawan. Jadi dia tamak itu punca. Kalau awak tamak, adalah jalan. Awak akan fikir begitu. Sama juga ya tuan-tuan, bila kita tengok student belajar. Bila student tu dia comfort zone, kita suruh buat gini dia gini. Sebab dia tak tahu. Tapi ada je student lain yang boleh buat kan. Apa tak boleh buat? Sebab kaedahnya itulah kaedah disebut ma basakat aghsanul dhil, tidak akan bercambah biar ranting kehinaan. Maksudnya orang itu akan kreatif
untuk memikirkan cara, walaupun cara itu menghina diri. Dia tak kisah. Di mana situasi kreatif untuk mencari usaha walaupun menghina diri itu, ianya tidak akan berlaku, melainkan apabila orang itu ada rasa tamak terhadap sesuatu. Jadi bila orang tak ditamak terhadap sesuatu, maka dengan sendiri dia kreatif, dia berusaha, dia tak kisah memalukan, dia tak kisah langsung. Maka sebab itu puan-puan kita tengok ya, pendatang asing di negara kita dia hidup lebih senang dari kita. Kerana dia merasa malu. Kalau mari ke Malaysia susah, balik susah juga. Maka dia akan buat apa saja. Dia akan buat apa saja. Ada seorang makcik Indon tu yang cuci rumah saya setiap 2 minggu sekali tu. Dia tak mahal pun, RM10 1 jam. Tapi dia punya income satu hari 300. Dia kerja 2 orang, sekali pergi RM20. Berarti dia bekerja 15 jam satu hari. Jadi kalau 300 dia kerja 20 hari, berarti dia dapat RM6,000. Sama mahal dengan pensyaratannya. Kerja 2 orang dengan anak dia. Tapi cukup. Sebab dia terdesak, ya. Dia tomok nak dapat duit. Sebab dia tahu dia datang tak ada permit, tak ada apa. Dia pasal kena balik, kemudian datang balik. Tapi dia dah malu di rumah dia. Orang tahu nak datang Malaysia apa semua. Mesti dia balik dengan rasa ada duit, maka dia buat. Tapi kalau cuba suruh orang ni, sebab dia tahu ada apa panggil Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tahu kan? Biro Kebajikan UMNO, Biro Kebajikan PAS, Tabung Mahasiswa. Dia banyak lagi kan. Jadi dia apa? Sebab dia tidak tamak sangat, dia tidak terdesak. Jadi bila tidak terdesak, maka apa yang dia ada pun dia gitu. Maka sebab itu sama juga bila tuan-tuan tengok, kenapa di Kuala Lumpur pendatang lebih kaya dari orang yang asal Kuala Lumpur. Cuba tuan-tuan pergi Bukit Damansara, cari high pula, Kemensoh high, semua high tu, cuba minta IC orang rumah tu. Semuanya IC bukan Kuala Lumpur, 03, 06. Kenapa semua orang daripada negeri-negeri di luar Kuala Lumpur kaya duduk Kuala Lumpur? Yang Kuala Lumpur betul ada dia duduk belah dalam, lembah pantai dalam, dia duduk kat sana. Kenapa jadi gitu? Sebabnya orang yang mendatang dia terpaksa buat. Dia terpaksa buat. Kalau kamu tak buat, siapa akan tolong kamu? Tapi orang yang duduk Kuala Lumpur, habis tanah sini, dia ada asam Jawa lagi. Asam Jawa habis, dia pergi Tanjung Karang. Dia orang sini kan, dia ada gitu. Jadi oleh kerana itu, sebab itu dalam agama kita disuruh kita berhijrah tempat tu. Dia disuruh berhijrah. Kerana hijrah itu menjadikan kita terdesak. Terdesak itu menjadikan kita ingin mencapai sesuatu benda. Itu kita tamak dengan satu benda. Jadi bila kita tamak, maka kita kreatif. Dan bila kita kreatif untuk capai apa yang kita nak, kita tak kisah. Malu pun, malulah. Hina pun, hinalah. Yang penting aku dapat apa yang aku nak. Tuan-tuan, sebab itu bila kita cakap kita menyembah Allah, banyak benda-benda yang Allah suruh kita buat menghina diri kita. Tapi kita rela je. Cuba puan-puan tengok, pergi ke Mekah tak boleh pakai minyak wangi, hangit ketiak. Ya. Tuan-puan yang putih-putih ni lambat sikit hangit. Sepuentas lambat sikit, saya gelap ni cepat sikit hangit. Kan? Hangit ketiak, tapi tak boleh pakai deodorant. Dah hangit gitu. Ketiak hangit, patut tak boleh pakai baju pula, pakai kain lipat kat sini, pusing kan pembuci perut dekat jatuh semua. Patut kain selada gitu. Kan orang katakan menghina diri. Kenapa kita sanggup buat? Kerana kita tahu siapa buat benda tu Tuhan redha. Semayang. Puan, kita yang paling hina semayang lebih daripada Tuhan lain. Cina gitu je.
Maksudnya kita sujud tepat-tepat kaki. Kita pijak kat situ, kita sujud. Saya nak tanya tuan-tuan, kalaulah suruh buat dekat manusia, apa buat? Semua kita buat kerana Allah. Sebab kita tamak dapat redha dia. Kita tamak nak masuk syurga dia. Dia suruhlah buat apa-apa, kita buat. Tuan-tuan, apa makna kelilikan? Tak ada makna apa-apa. Tapi tuan-tuan suruh klinik. Klinik. Profesor Anjung, Kamal Hassan, buat juga. Kalau kita tak apa, bodoh dia profesor besar. Sepatutnya profesor kan cerdik, dia akan cari analisis, analoginya. Tapi buat juga. Sampai kat tiang hijau dekat jam apa pagi dekat saat itu. Lepas jalan. Kenapa buat? Kita kan hina benda tu. Tapi kita buat sebab itu agama. Itu agama. Dan kenapa buat? Sebab Tuhan tersuruh. Kenapa yang beliau sangat buat oleh dia suruh? Sebab tamak dengan redha dia. Maka sebab itu ada orang Islam yang berpetikaikan benda tu. Kenapa dia petikai? Mungkin dia ada syurga lain. Dia tak kisah sangat dapat redha Allah. Dia tak tamak sangat dengan redha Allah. Dia tak percaya dengan redha Allah. Maka dia petikai. Yang hebat tu yang dalam Islam tu kan ramai kita ada liberal apa benda yang petikaikan itu, petikaikan ini, apalah. Kenapa dia petikai? Sebab dia ada tamak benda lain. Tuduh orang tu tak boleh lah. Kan maksudnya ada something lain lah. Tapi bagi kita yang tamak redha Allah, Allah kata kena buat benda tu. Saya nak tanya tuan-tuan, kalaulah tidak ada kajian saintifik yang mengatakan daging babi itu haram, tuan-tuan makan? Tak makan. Saya tak kisah ada kajian, ada ulak makan, kena daging dong. Percaya apa tak penting. Saya kata jangan. Apa aku kisah dia ada apa? Sebabnya dia kata babi so, jangan ada orang lain. Yang saya gemuk, minta makan babi. Jangan maksudnya. Bukan kata bila tak makan babi tu. Jadi berarti tak ada masalah langsung tak boleh makan babi tu. Tak ada masalah. Sebab dia tak bagi makan satu, dia bagi makan banyak. Tapi tiba-tiba ada orang kata kenapa Allah tak boleh. Kita bertanya balik, apa yang hang duk petikai tu? Apa masalah awak sebenarnya? Kalaulah dia mengharamkan kita banyak perkara, dia bagi kita makan sikit, ada logiknya juga. Petikai. Dia tak bagi kita ambil anjing sebagai pet, kan? Tapi bukan tak boleh anjing secara langsung. Anjing tu tak boleh buat pet. Dia bagi je yang lain. Cuba pegawai reptilia lain, boleh je. Ular sawo ke, gajah ke, anjing je tak boleh buat petnya. Kucing boleh, kucing banyak, kucing pasti, kucing Mickey Mouse, macam-macam kucing kan. Kita punya dulu berdaftar dulu cukup baik dengan kucing. Dan kereta dia penuh pakai dengan kucing. Saya belajar dengan dia, saya makan pakai kereta saya pun ada pula mewarisi legasi lama. Cari kucing bagi. Jadi nak sebutnya perempuan, dia bagi itu ada sebab. Ada sebab dia Allah kan. Jadi oleh kerana kita tamak dengan redha dia, tamak dengan syurganya, kita tak kisah. Yang penting, kata yang tu, dan aku dapati bila kau suruh, bila kau larang aku pun, bukanlah banyak sangat pun yang larang. Dia suruh kita tutup aurat. Tutuplah tuan. Tapi bukan dia suruh tutup 24 jam, masuk rumah freestyle. Betul kan? Dan orang yang tutup aurat lebih cepat keluar rumah daripada orang yang buka aurat. Dan orang buka aurat ataupun orang buka rambut, kos maintenance rambut lebih mahal daripada tutup. Sebabnya yang tak tutup full hair, dia kena sikat rambut dulu, lepas tu nak suruh hilangkan kutu, kena bubuh tu, kena rebonding, kena macam-macam, nak pastikan. Yang ni mungkin tak sikat pakai sarung masuk. Betul kan? Dia ada, saya tak kata buang pak lah, maksudnya kalau kena masuk. Apa comel selalu? Dia orang tak nampak ada gapo ada dalam bilik buku. Masuk. Apa masalah? Jadi Bapak, sebagai seorang Muslim, kita yang tamak redha Allah tu, kita pasrah je lah. Bukanlah kita bodoh, bukan. Tapi kerana kita tahu dia Tuhan, kita perlukan dia, maka dia suruh sikit-sikit tu, kita pun tak payah petikai.
Jadi itu kaedah yang kita belajar pagi ini. Ma basaqat absar dhilli illa ala badrit tamai. Tidak berkembang biak ranting-ranting kehinaan melainkan dari benih apa panggil ketamakan. Jadi maksudnya tamak itu dia tidaklah salah kerana tamak, tapi tamak itu menjadi salah apabila dia tamak kepada benda yang tak baik. Tamak kepada benda tak baik maka sama dengan keji. Tapi tamak kepada benda baik sama dengan puji. Itu baik. Jadi konsep ini tidak pada tamak saja, dia juga pada berani, dia juga pada sombong dan beberapa konsep yang lain. Saya setakat itu dulu, kita jumpa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.